Baik, hari ni mungkin saya nak mula sikit tentang solat. Sebelum cerita tentang dalam solat tu, dalam solat ataupun sebelum solat, di luar daripada solat, ada perkara yang dinamakan syarat sah solat. Syarat sah solat maksudnya kalau kurang salah satu daripada syarat ini, solat dikira tidak sah. Dan dia berada di luar solat, bukan dalam solat. Kalau dalam solat, namanya rukun ataupun tiang-tiang solat, dia duduk kat dalam. Tapi syarat dia duduk di luar. Dia bukan sebahagian daripada solat. Kalau kita buat syarat ni, kita tak dapat pahala solat langsung pun. Kita tak dikira buat solat pun. Tetapi kalaulah syarat ini tak ada, solat tak dikira sah. Maksudnya dia duduk luar, tapi dia penting. Tanpa dia solat tak sah. Para ulama, mereka katakan ada 4 syarat sah solat. Maksudnya ada 4 perkara yang mesti berkumpul untuk menjadikan solat tu sah. 1, waktu, masuk waktu solat. Dukhul waktu solat. Solat sebelum masuk waktu, solat tu dikira tak sah. Walaupun sedikit. Sebab itulah Nabi SAW pesan bahawa waktu bermula solat. Jadi maksudnya kita hanya bermula solat setelah waktu bermula solat tu berlaku, bukan sebelum waktu tu. Dan sebab itu jugalah antara sunnah Nabi SAW, di antara azan dan juga iqamah, dia ada gap masa. Yang Nabi pesan kepada para sahabat, Nabi pesan di antara azan dan iqamat tu, kalau orang tu tengah makan, bagi gap tu dia boleh sempurnakan makan. Kalau dia tengah buat apa-apa perkara, sempurnakan urusan dia. So ada gap. Untuk satu, bagi jemaah datang. Yang kedua, mesti pastikan waktu solat tu masuk, barulah kita boleh menunaikan solat. Kalau tidak, tak sah. Kadang-kadang orang perempuan kan, kalau solat di rumah, imam azan je, Allahu Akbar, dia terus solat. Wallahu a'lam. Boleh jadi imam tu terawai sikit ke, imam tu terlambat sikit ke, bateri jam terlebih laju, dia cepat 2-3 saat ke. Yang sebaiknya tunggu imam habis azan supaya kita yakin masuk waktu solat. Tetapi apabila kita dengar azan, itu sebagai isyarat telah masuk waktu solat. Kalau kita pun tak ambil tahu urusan lain, sekadar dengar azan, kita solat itu telah sah. Jadi itu satu, yang pertama. Syarat sah solat mesti masuk waktu solat fardu. Tadi semai isyak tadi, saya tengah baca buku. Ni baca buku untuk ni lah, nak main kuliah ni. Wife tanya, masuk waktu belum isyak? Dah masuk. Kita tengah baca buku, tak bagi perhatian pun, dah masuk dah. So dia pun semayang isyak, semayang sunat lepas isyak, semayang witir. Dekat-dekat nak habis witir tu baru perasan waktu tak masuk lagi. Waktu tak masuk lagi. Pilah kat wife, dia tengah duduk semayang, saya pun pergi abang, sorry, lagi 2 minit baru masuk waktu. Lah, dengan isyak, dengan sunat, dengan witir sekali. Aduh, tapi tak masuk, kira tak sah lah, kena start balik. Witir pun tak sah juga, sebab witir dibuat selepas waktu isyak. Jadi tak apalah, dia buat kerja tambahan lah. Kena pastikan waktu masuk. Cuma di Qatar ni pelik sikit, sebab dia punya waktu isyak dia tak accurate. Waktu azan isyak tu dia tak accurate, bukan waktu sebenar. Dia sentiasa buat sejam setengah selepas maghrib. Kalau tuan-tuan perasan kan, waktu lain semua betul-betul accurate lah, memang ikut. Isyak sejam setengah selepas waktu maghrib. Jadi waktu sebenar tu lebih awal daripada tu. So dia azan lambat sikit lah, lewat daripada waktu sebenar. So itu syarat yang pertama, masuk waktu. Yang kedua, syarat sah solat juga hendaklah menutup aurat. Tutup aurat sama macam masuk waktu tadi. Masuk sahaja waktu bukan bererti kita telah solat. Maksudnya kita kena solat. Sebab masuk waktu tu bukan rukun, dia syarat sah. Yang kedua, tutup aurat. Kalau orang tu tutup aurat, tidaklah bererti dia telah menunaikan solat. Dia belum menunaikan apa-apa tanggungjawab pun. Tetapi untuk solat, dia kena tutup aurat. Ini ada orang kata, tak apalah, saya pakai pakaian elok, tutup aurat semua elok, cuma tak semayang je. Cuma tak semayang tu benda besar. Yang tu yang benda paling penting. Kalau banding dua-dua kan, satu orang yang dia tak tutup aurat,
Dia pakai elok lah. Dia tak tutup aurat. Cuma waktu semayang, dia semayang. Satu orang lagi, dia tutup aurat elok. Kan kat Malaysia kan budaya semua orang pakai tudung kan. Bukan semua orang, ramai orang pakai tudung. Tapi dia tak semayang. Dia tak semayang. So kalau banding dua-dua ni, yang buka aurat dan semayang lebih bagus ataupun lebih baik daripada yang tutup aurat tapi tak semayang. Maksudnya time semayang tu dia tutup aurat lah, bukan time semayang pun dia buka aurat. Dia bukan macam tu. Jadi sebab solat tu penting. Dan yang kedua, tutup aurat. Aurat ni macam tuan-tuan tahu ada khilaf yang panjang di kalangan ulama. Aurat lelaki lah terutamanya, khilaf yang panjang. Ada yang kata lutut termasuk, ada yang kata lutut tak termasuk, ada yang kata paha sampai lutut tak termasuk. Tapi kerana paha sampai lutut, nak tutup lutut mestilah tutup sebahagian daripada lutut, walaupun dia bukan aurat. Ala kulli hal, ulama khilaf. Cuma satu benda yang ulama sepakat, lurah kat belakang tu, lurah, yang tu memang aurat. So kalau pakai baju pendek, dia kena jagalah. Sebab yang tu semua mazhab sepakat kena tutup. Selain daripada tu, paha dan lutut ada khilaf di kalangan ulama. Cuma pandangan majoriti ulama, mereka berpandangan yang kena tutup. Majoriti ulama dalam solat. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sentiasa dalam solat, Nabi SAW tutup. Dan Nabi pakai baju ketika solat. So yang tu, yang kedua, menutup aurat. Kalau tak ada baju malam-malam, tak mau pakai baju lah malam-malam, bangkit tengah malam panas nak pakai kain pelekat, ya semayang, boleh tak boleh? Boleh, solat tu sah. Dan tak ada masalah pun dengan solat tu. Cuma kalau pergi masjid pakailah baju, orang nampak ganjil pergi masjid tak pakai baju. So kalau di rumah dia nak semayang sunat seorang-seorang tak mau pakai baju, tak apa, tutup aurat dia dengan sempurna. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, syarat sah solat juga menghadap kiblat. Kecuali ketika waktu-waktu tertentu, ketika perang, solat perang khas, ketika para sahabat Nabi SAW mereka solat di atas sampan. Di atas sampan dia tak boleh nak berdiri menghadap kiblat. Jadi itu keadaan-keadaan khas. Cuma secara umum dia kena menghadap kiblat. Menghadap kiblat Masjidil Haram. So di mana sahaja orang berada kena menghadap kiblat. Perlu tak perlu accurate kiblat betul-betul? Tak perlu. Sebab di zaman Nabi SAW, yang ada dekat mereka hanyalah bintang dan juga matahari. Itu je yang mereka tahu. Dengan bintang dan matahari, mereka tahu yang Baitul Maqdis di sebelah utara. Mereka tahu yang Masjidil Haram di sebelah selatan daripada Madinah. Jadi itu saja yang mereka ada. Betul tak accurate mereka menghadap Baitul Maqdis dengan Mekah? Tak semestinya. Terutamanya orang yang duduk di luar Madinah, tak semestinya. Tapi dengan dua itu, mereka boleh menghadap kiblat. Kan dalam cerita Masjid Qiblatain kan, ketika mereka tengah solat menghadap utara Baitul Maqdis. Ketika itu seorang sahabat Nabi SAW dibagi tahu kat mereka yang ni kiblat salah. Telah diubah kiblat menghala ke Masjidil Haram. Jadi mereka pun pusing menghadap ke Masjidil Haram. Jadi maksudnya lebih kurang, orang yang duduk di timur, kiblat dia di sebelah barat. Orang yang duduk di sebelah barat, kiblat dia di sebelah timur. Orang yang duduk di utara, kiblat dia di selatan. Orang yang duduk di selatan, kiblat dia di sebelah utara. Kalau nak accurate juga, dia nak ukur betul-betul, nak bagi sama dengan Mekah, baguslah. Itu lebih baik. Ada kan kat Malaysia sebahagian Jabatan Mufti ni pergi check surau-surau, dia punya koordinat betul tak betul. Itu bagus lah kalau boleh buat macam tu. Sekarang nak pakai app pun boleh juga kan. Ada app yang tunjuk rumah kita punya shape dan di mana arah kiblat yang betul. So boleh buat, itu bagus. Tapi kalau tak ada kemampuan ataupun tak ada alat untuk ukur, sekurang-kurangnya menghadap ke arah Mekah, itu telah memadai. So itu yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, kalau balik ke luar senang, balik ke dalam flight wallahu alam, beza pandangan yang banyak dalam bab ni. Cuma sebahagian ulama kata kalau keadaan tu kita berdiri, kita boleh berdiri, kita tak boleh solat duduk, kena berdiri. Kalau boleh berdiri seorang lah, kalau seorang berdiri memang tak ada masalah, semua orang berdiri. Tapi kalau 300 orang berdiri semayang dalam flight, leceh juga lah, ramai-ramai berdiri.
So menghimpunkan banyak fatwa, wallahu a'lam, mungkin bolehlah qiyas dengan sahabat-sahabat Nabi yang solat dalam sampan dalam keadaan mereka duduk. Walaupun sebenarnya beza. Dalam sampan kalau berdiri terbalik sampan tu, ramai-ramai berdiri. Dalam kapal terbang tak terbalik pun boleh. Tapi ikut undang-undang dan sebagainya, bolehlah kot duduk, wallahu a'lam. Kena tanya mufti lah bab tu. Tapi kalau kapal terbang tu lawan arah kiblat, kita dari sini nak balik ke Malaysia kan, kiblat belakang, waktu solat dah masuk, sekurang-kurangnya Imam Syafi'i sebut juga bab ni, bila dia di atas kenderaan, ketika takbiratul ihram menghadap kiblat, berdiri takbiratul ihram menghadap kiblat, kemudian duduk, ikutlah arah mana yang kerusi tu duduk ada lah. Itu sekurang-kurangnya yang boleh kita buat. Sebahagian orang nak pilih pendapat yang kata duduk solat juga macam biasa, wallahu a'lam, itu urusan dia. Cuma yang Nabi SAW sebut, ketika takbiratul ihram, binatang tunggangan itu dia menghadap kiblat. Ini dalam solat sunat lah, menghadap kiblat, kemudian ikutlah binatang tu jalan ke mana. Jadi ketika solat fardu atas kapal terbang, tak boleh nak berdiri buat suka hati, sekurang-kurangnya berdiri menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Lepas tu terpulang lah, kapal itu ikut mana suka hati dia. So itu yang ketiga, menghadap kiblat. Yang ketiga kan, yang kedua? Yang ketiga. Yang keempat, tuhur, suci. Suci maksudnya suci lah dalam keadaan berwudu. Solat tak sah kalau tak ada wudu. Tapi kalau ambil wudu, belum bererti orang tu telah menunaikan solat. Dia kena semayang. Kalau tak semayang, ambil wudu saja. Kan ada orang jadikan tabiat, saya memang suka ambil wudu, sentiasa dalam keadaan wudu. Hang semayang tak? Kadang-kadang ada masa semayang, tak ada masa tak semayang. Tak ada faedah ambil wudu banyak kali pun kalau macam tu. Sebab wudu itu untuk solat. Selain daripada solat, nak pastikan diri dalam keadaan bersih, itu terpulang. Tapi yang pentingnya untuk solat dalam keadaan berwudu. Kalau mandi wajib, dah mandi wajib, tak ambil wudu, terlupa, ataupun memang tak ambil wudu, dia mandi wajib, boleh semayang tak dengan mandi wajib tu? Boleh semayang. Kalau dah mandi wajib, tak ambil wudu, dah memadai. Hadas besar telah memadai. Kalau kita angkat hadas besar, mandi wajib telah memadai walaupun kita tak wudu. Jadi itu syarat yang keempat. So dengan empat benda ni lah kita kena pastikan dia wujud untuk pastikan solat itu sah. Kalau hilang salah satu, solat itu dikira tidak sah. Suci bukan sahaja ambil wudu, bersih juga termasuk dalam suci. Nabi SAW pernah semayang sekali, kemudian Nabi buka kasut, Nabi buka selipar, Nabi tinggal kat tepi. Para sahabat yang nampak Nabi buka selipar, mereka pun ramai-ramai buka selipar, letak kat tengah. Apabila tamat solat, Nabi pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi nampak semua orang buka selipar. Kemudian Nabi tanya para sahabat, kenapa hangpa buka selipar? Mereka jawab, kami nampak Nabi SAW buka selipar, kami pun buka lah selipar. Nabi kata, aku buka selipar sebab Jibril datang. Jibril bagi tahu selipar tu ada najis, kotor. Jadi aku buka lah selipar tu. Selipar hangpa tak kotor, tak payah buka. So para sahabat pun, oh okey, sebenarnya ada tujuan. Jadi kena pastikan bersih. Ketika kita dalam solat, kita jumpa najis, sebagaimana yang Nabi SAW buat, alihkan najis tu ke tepi, teruskan solat seperti biasa. Ketika kita dalam solat dengan dukung anak sebagai contoh, kemudian kita baru perasan yang pampers budak tu basah sebagainya, letak budak tu kat sebelah, tinggalkan dia, teruskan solat sebagaimana Nabi SAW tinggalkan selipar. Jadi itu sedikit sebanyak tentang syarat sah solat. Nanti kelas yang akan datang nanti insya-Allah kita sambung tentang niat dan juga rukun-rukun yang lain. So sambung kita punya ni, cerita sejarah setelah kewafatan Nabi SAW. Baik. Sebagaimana yang kita dah bincang last kali dulu, kalau tuan-tuan masih ingat, sebelum kewafatan Nabi SAW, Nabi bagi banyak isyarat, Nabi bagi banyak petunjuk, dan Nabi bagi panduan kepada para sahabat secara tidak langsung, yang aku nak Abu Bakar jadi khalifah. Tapi Nabi tak sebut. Tak ada siapa-siapa yang boleh claim yang Nabi suruh siapa pun jadi khalifah. Cuma isyarat untuk pilih Abu Bakar tu banyak. Antaranya yang paling penting sekali, Nabi SAW arahkan Abu Bakar menjadi imam. Tak ada siapa boleh jadi imam melainkan Abu Bakar. Ketika
Nabi sakit dan ketika penghujung usia Nabi SAW. Itu isyarat yang paling penting. Kalau Nabi puji, ada orang kata Nabi puji Ali, Nabi juga puji Umar, Nabi juga puji Abu Ubaidah bin Jarrah, Nabi juga puji Abu Bakar, Nabi puji ramai orang. Kalau puji itu menjadi isyarat, semua orang lah akan jadi khalifah. Tapi sekadar pujian tu tidaklah menjadikan orang layak jadi khalifah. Isyarat yang lebih jelas adalah dalam ramai-ramai orang yang ada time tu, Nabi pilih Abu Bakar untuk menjadi imam. Kenapa imam penting? Sebab imam adalah pemimpin di dalam solat. Dan pemimpin dalam solat itu, para ulama maka katakan itu mengkiaskan bahawa dialah yang akan jadi pemimpin. Urusan yang paling penting dalam hidup orang Islam adalah solat. Kalau Nabi pilih dia jadi ketua dalam solat, maksudnya di dalam solat, di luar solat dia lebih aula untuk menjadi ketua. Sebab itu urusan paling penting. Itu satu. Yang paling penting sekali, Nabi SAW pilih Abu Bakar untuk menjadi imam. Secara umum, Nabi SAW sebut dalam hadis, Quraisy adalah pemimpin di kalangan umatku. Itu Nabi sebut. Tapi tak ramai sahabat yang dengar lah. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tapi itu Nabi sebut. Urusan ini akan dipimpin ataupun dipegang oleh orang Quraisy, orang Mekah. Tapi spesifik Nabi tak sebut nama siapa-siapa, cuma isyarat Abu Bakar. Kalau tuan-tuan ingat, kita juga sebut masa Nabi sakit, rumah sahabat masa tu, mereka punya pintu banyak menghalau ke masjid. Jadi buka pintu rumah, sampailah ke masjid. Orang yang duduk di sekeliling masjid. Ketika Nabi SAW sakit, Nabi perintahkan para sahabat untuk semua orang tutup pintu yang menghalau ke masjid, kecuali pintu rumah Abu Bakar. So satu lagi isyarat. Tapi itu bukan isyarat lah, itu kemuliaan kepada dia. Kemuliaan kepada Abu Bakar. Dan Nabi sebut dalam hadis, "Lau kuntu muttakhidha khalilan latakhadhtu Abu Bakar." Kalaulah aku nak memilih seorang untuk menjadi pendampingku, maka aku akan pilih Abu Bakar. Ini semua isyarat-isyarat, cuma yang paling penting Nabi suruh dia jadi imam. Kemudian Nabi SAW wafat. Okey, Nabi wafat. Ini kita nak sambung cerita hari ni. Bila Nabi SAW wafat, dan Nabi tak sebut siapa perlu jadi khalifah. Isunya sekarang sangat penting untuk nak lantik seorang jadi khalifah. Dan tak ada contoh teladan siapa yang perlu jadi khalifah. Sebab Nabi sendiri, Nabi di luar contoh, orang tak boleh ikut. Sebab Nabi dilantik oleh Tuhan. Nabi pemimpin agama. Lantikan Nabi itu adalah dengan wahyu. Siapa pun tak boleh bantah. Hak tu hak Nabi. Tetapi setelah Nabi SAW wafat, keadaan ketika itu semua orang baru nak mencipta undang-undang nak lantik khalifah macam mana. Ruang terbuka untuk semua orang. Siapa pun boleh lantik, siapa pun boleh jadi ketika tu. Macam kita lah, kalau ruang tu tertutup, kita takkan cari jawatan tu kalau ruang tertutup. Tapi kalau ruang terbuka, ketika itu manusia mula fikirkan peluang dia untuk mendapatkan jawatan tu. Kalau pun peluang dia, kalau bukan peluang dia, peluang suku sakat dia. Kat sekolah kan, kalau cikgu tanya budak-budak sekolah kecil-kecil, cita-cita nak jadi apa? Ada orang kata nak jadi ketua Perdana Menteri kan. Cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Cita-cita nak jadi ketua kampung, nak jadi pengerusi JKKK, nak jadi imam, nak jadi pemimpin. Tapi jaranglah orang kata cita-cita nak jadi apa? Nak jadi sultan. Orang kata hang keturunan mana nak jadi sultan? Cuba kan? Hang keturunan mana nak jadi sultan? Mamak mana nak jadi sultan? So pintu tu kalau tertutup, orang tak cari. Tapi kalau pintu tu terbuka, ruang masih ada, maka ketika itu orang mula berkira-kira. Orang mula memikirkan siapa yang nak jadi khalifah. Mood ketika tu, semua orang tahu ranking teratas sekali adalah Abu Bakar. Semua orang tahu kemuliaan yang ada dekat Abu Bakar tak ada kat orang lain. Semua orang tahu yang Nabi SAW bagi isyarat kelebihan Abu Bakar. Dan semua orang nampak kedudukan Abu Bakar lebih daripada orang lain. Tapi memandangkan Nabi tak sebut, maka ada ruang untuk orang berbeza pandangan. Sebab Nabi tak sebut nama Abu Bakar. Mood macam ni lah ni kan. Mood untuk jadi coach Manchester next oleh guna sosial. Mood tu ke situ. Tapi tak sebut.
Maksudnya ada ruang. Chelsea jangan marah. Wait. Kalau mood tu ke arah satu, orang faham. Selasa ni. Okay. Jadi zaman tu macam tu jugalah. Mood tu menghala ke Abu Bakar. Semua orang tahu kelebihan Abu Bakar. Nabi dah wafat. Nabi tak sebut siapa jadi khalifah. Ini isu penting. Inilah beza antara kita dengan dua kelompok. Satu ekstremis Syiah, satu lagi ekstremis Ahli Sunnah sebahagiannya. Ekstremis Syiah kata Nabi lantik Ali jadi khalifah. Ekstremis Sunni pula kata Nabi lantik Abu Bakar jadi khalifah. Dua-dua pandangan ni salah. Sebenarnya Nabi tak lantik siapa-siapa pun. Dalilnya banyak. Kalau tuan-tuan perasan kan, kita sebut dulu beberapa hari sebelum kewafatan Nabi SAW, Ali dan juga Abbas radhiyallahu anhuma. Abbas kata ke Ali, pergi tanya Nabi, siapa akan jadi khalifah? Kalau kita, maksudnya Ahlul Bait, keluarga Nabi, kita ambil lah jawatan tu. Kalau bukan kita, kita bagi ke orang. Ali kata, aku tak mau tanya. Maksudnya, dia tak tanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau tuan-tuan ingat, hadis ni pun kita bincang juga ketika Nabi sakit hari Khamis. Hari Khamis, 3 hari atau 4 hari sebelum Nabi wafat. Nabi minta, atuni kitab, buat main aku buku, aku nak tulis. Omar dan sahabat-sahabat lain kata, tak payahlah, Nabi tengah tak larat, Nabi tengah sakit, tak payah bagi buku. Ibnu Abbas kata, aku sangat berharap supaya Nabi tulis ketika tu. Barangkali Nabi nak tulis siapa akan mewarisi kepimpinan. Semua sahabat tak tahu. Orang tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi ada lantik orang nak jadi khalifah? Aisyah kata tak. Kalau Nabi lantik, aku mesti tahu Nabi lantik. Sebab aku orang terakhir yang duduk dengan Nabi SAW. Nabi tak lantik siapa-siapa pun. Jadi tak ada lantikan. So Nabi wafat. Ketika itu, orang mula fikir siapa akan jadi khalifah. Sebelum sambung cerita ni kan, saya nak ingatkan satu benda. Bila kita cerita sejarah ni, beza dengan cerita sirah zaman Nabi. Sirah tu kita boleh cek hadis sahih ataupun tak sahih. Sebab sampai kewafatan Nabi SAW, cerita-cerita yang sampai kepada kita sangat lengkap. Dengan sanadnya lengkap, diketahui semua benda. Tetapi cerita sejarah selepas kewafatan Nabi SAW, dia sangat bercampur aduk, yang palsu, yang sahih, yang dhaif. Jadi semua ulama yang menulis sejarah lepas kewafatan Nabi, mereka akan ambil semua khabar yang sahih dan yang dhaif. Sebab kalau sahih sahaja, kita hilang banyak cerita. Dalam masa yang sama, kita berhati-hatilah cerita palsu, cerita yang kontradik, cerita yang nampak macam ada buruk sangat sikap sahabat dalam cerita tu, nampak macam tak logik. Cerita-cerita begitu ditolak. Cuma kalau kita nak tolak cerita yang dhaif, habislah semua cerita sejarah. So, apa yang jadi ketika tu? Ni kita nak sambung kat buku ni. Kat mana nak sambung ni? Muka surat 47. 47, perkara-perkara penting yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat dan sebelum dikebumikan. Ni baca sendiri. Yang ni baca sendiri. Buku dah ada kan? Baik, bab seterusnya. Senang kuliah macam ni baca bab. Bab seterusnya, permasalahan penting, 48. Permasalahan penting, siapa nak jadi khalifah? Baik, kat sini saya start cerita. Ketika itu, orang-orang muhajirin, mereka berkumpul sesama sendiri. Orang-orang ansar berkumpul sesama sendiri. Ahlul Bait, mereka duduk menguruskan jenazah Nabi SAW. So ada 3 kelompok. Orang muhajirin, mereka duduk, mereka berbincang sesama sendiri. Mereka tahu yang khalifah ni di kalangan Quraisy. Jadi akan jadi khalifah salah seorang daripada kita yang akan menggantikan Nabi SAW. Tapi belum ada lantikan lagi lah siapa-siapa. Orang Ansar ketika tu, mereka berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah. Thaqifah Bani Sa'idah. Kena ingatlah sebab peristiwa penting berlaku di sini. Mereka berkumpul di situ. Mereka cepat-cepat berkumpul untuk kita buat keputusan lantik seorang jadi khalifah di kalangan kita. Sebab Ansar kata,
ketika itu Nabi SAW masih hidup, kita menjadi pendamping Nabi dan kita tinggal di negeri ini. Lalu orang-orang Muhajirin datang dan mereka bersama dengan Nabi kita. Tak ada siapa tanya tentang Nabi. Nabi adalah Nabi. Setelah Nabi SAW wafat, maka kita lah yang berhak untuk menguruskan negeri kita ni. Madinah tu negeri mereka. Jadi orang Melayu lah yang patut menguruskan tanah Melayu. Ansar kata, kamilah yang patut menguruskan Madinah. Mereka pun bincang sama sendiri, buat keputusan, kami nak seorang pemimpin di kalangan kami. Muhajirin, mereka nak pemimpin di kalangan mereka. Ahlul Bait tak ada dekat situ. Ahlul Bait menguruskan jenazah Nabi SAW. Kemudian cerita ni, siapa yang cerita? Cerita ni disebut kembali oleh Saidina Umar. Bila dia sebut cerita ni, haji dia yang terakhir sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia. Last sekali, tahun terakhir, masa Umar pergi haji, orang mai cerita dekat dia, wahai Umar, kami dengar ada orang berkata kalau Umar mati, kami akan lantik si fulan jadi khalifah. Umar kata, tunggu esok pagi, aku akan baca khutbah di sini, aku akan hentam siapa yang pegang fikiran tu. Salah. Siapa yang bagi hak untuk hampa pilih siap-siap sebelum aku mati pun. Maksudnya sebelum pemimpin tu mati, tak payah duk fikir cari siapa nak ganti dia. Umar marah. Ketika Nabi masih hidup, tak ada siapa duk fikir siapa nak ganti Nabi. Ketika Abu Bakar masih hidup, tak ada siapa fikir benda tu. Ketika Umar masih hidup, kamu jangan duk bincang siapa nak ganti Umar, nak bai'ah siapa-siapa ketika ni. Umar marah. Umar kata, esok pagi aku akan pergi ke hadapan orang ramai di musim haji. Aku akan bagi tahu benda penting. Pemikiran ni salah, tak boleh bai'ah. Lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia tahan Umar. Abdurrahman bin Auf kata, wahai Umar, hang punya niat tu bagus, ucapan hang tu bagus, tapi tempat ni tak sesuai. Mekah ni segala orang ada di Mekah. Orang yang baru masuk Islam, orang yang fikiran dia tak berapa betul, orang yang bercampur aduk, yang baik, yang jahat. Apa kata, simpan dulu idea tu, balik ke Madinah. Kerana di Madinah ada orang-orang soleh, ada para sahabat Nabi, ada orang-orang yang tinggi akalnya, cakap di hadapan mereka di Madinah. Umar kata, okey, aku tangguhkan dulu. Umar balik daripada Mekah pergi ke Madinah. Kata Abdurrahman bin Auf, bila sampai sahaja Umar di Madinah, esok pagi tu aku orang pertama yang duduk di mimbar, di masjid, sebab Umar nak buat pengumuman penting. So ketika tu baru Umar cerita. Umar cerita benda panjang lah cerita dia. Baca sendirilah kalau nak tahu yang panjang tu. Cuma saya cut short jadi pendek sikit. Antara benda yang ditekankan oleh Umar, pertama sekali Umar puji Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah dan sebagainya. Umar kata, sesungguhnya hukuman rejam adalah hukuman yang ada di dalam Al-Quran. Rejam untuk penzina, hukuman yang ada dalam Al-Quran, dan kami baca hukuman tu. Aku takut nanti akan datang satu zaman orang menganggap bahawa kerana mereka baca dalam Quran tak jumpa, mereka kata hukuman rejam ni tak wujud. Umar kata, rejam itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan telah kami buat. Kemudian kata Umar, ada nasihat yang penting. Siapa-siapa yang faham ucapan aku ni, yang faham elok-elok, maka sampaikanlah ucapan ini sehingga sejauh tapak kaki unta melangkah, sampai ke situ sampaikan ucapan aku. Dan sesiapa yang tak faham ucapan aku, yang aku cakap dia tak tahu, maka hendaklah dia diamkan diri dia dan jangan cakap dusta atas nama aku. Lalu Umar cerita apa yang jadi. Apa yang jadi? Setelah kewafatan Nabi SAW, orang-orang Muhajirin, antaranya 3 orang yang penting ketika tu. Ini satu orang penting yang saya nak sebut ni, Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa dia penting? Dia tak terlibat jadi pemimpin, tetapi ucapan dia sangat berkesan. Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat antara sahabat yang paling senior, aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat ni. So kata Umar Al-Khattab, aku dan juga Abu Bakar dan juga Abu Ubaidah ibn Jarrah, kami pergi cari orang Ansar. Mana orang Ansar ni? Tak jumpa, hilang. Nabi wafat, mereka hilang, pergi mana tak tahu. Kami jalan-jalan, kami jumpa 2 orang pemuda Ansar. Lalu kami tanya 2 orang pemuda Ansar, mana orang Ansar ramai-ramai? 2 orang pemuda Ansar ni bagi tahu kat kami, mereka berada di Thaqifah Bani Sa'idah. Umar, Abu Bakar dan juga Abu Ubaidah kata, okey, kita pergi. Dan bersama dengan orang-orang Muhajirin, kita pergi ke sana. 2 orang Ansar ni kata, lebih baik tak payah pergi. Sebab orang Ansar dalam keadaan mereka jaga kelompok mereka, mereka nak pilih pemimpin di kalangan mereka. Umar kata, tak apa, kita kena pergi juga. Kita kena selesaikan urusan ni. Bila urusan ni?
pada hari kewafatan Nabi SAW, hari Isnin tu, waktu duha Nabi wafat, selepas dah selesai masalah, orang semua tenang, orang semua confirm dah memang Nabi wafat. Ketika masa tu orang Ansar pergi ke Thaqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, Abu Ubaidah dan juga sekumpulan muhajirin pergi ke sana. Apabila mereka sampai ke sana, mereka nampak orang Ansar. Satu orang duk balut pakai selimut, dia sejuk, demam. Umar tanya, siapa yang balut ni? Mereka kata orang yang balut tu Sa'ad bin Ubadah, salah satu orang Ansar. Kemudian orang Ansar duduk beramai-ramai. Umar kata, aku telah siapkan ucapan, aku akan sampaikan ucapan aku kepada orang Ansar. Umar ni orang yang dia diplomasi dia keras. Cara diplomasi dia keras. Dia kata, aku dah siapkan ucapan, aku akan cakap kepada mereka apa yang aku nak cakap. Lalu mereka pergi. Ketika tu orang Ansar tengah bincang untuk lantik pemimpin di kalangan mereka. Lalu bangunlah salah seorang jurucakap Ansar. Jurucakap Ansar tu bagi tahu kepada Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah, Nabi SAW pemimpin. Kami tinggal di negeri ni negeri kami. Lalu kamu datang bersama dengan Nabi menjadi sebahagian daripada kelompok yang datang kepada kami. Maka kamilah yang lebih layak untuk memimpin negeri kami. Mereka kata kepada Abu Bakar. Umar kata, aku nak jawab. Tapi Abu Bakar isyaratkan kepada Umar, aku yang cakap. Hang duduk sini, aku cakap. Kata Abu Bakar, sesungguhnya apa yang kamu cakap ni semua betul. Kelebihan Ansar memang betul. Dan dalam riwayat disebutkan Abu Bakar sebut kelebihan Ansar. Abu Bakar sebut kelebihan mereka. Kalaulah orang ramai berjalan di atas satu wadi, satu lembah, tetapi kamu semua Ansar berjalan di wadi yang lain, Nabi SAW akan jalan di atas wadi tu. Nabi muliakan kamu. Kelebihan yang kamu sebut aku tak kurangkan sedikit pun. Tetapi kata Abu Bakar, kamu dan juga aku, kita tahu bahawa Nabi SAW berpesan pimpinan umat ini mesti dipegang oleh Quraisy. Kita semua tahu perkara tu. Kemudian kata Abu Bakar, sekerana itu aku mencadangkan kamu pilihlah satu orang di antara dua orang yang ada ni. Sama ada Abu Ubaidah bin Jarrah ataupun Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kamu pilihlah satu orang di antara mereka berdua. Sebab kita kena pegang tinggalan dan juga apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi nak pimpinan Quraisy, mesti Quraisy jadi pemimpin. Kerana Quraisy mendiami negeri haram, mereka dekat dengan kiblat. Nabi pesan itu yang mesti dilaksanakan. Kata Umar, apabila aku dengar ucapan Abu Bakar, apa sahaja ucapan yang ada kat kepala aku sebelum tu, Abu Bakar sampaikannya dengan lebih lunak dan lebih baik daripada yang aku boleh ucap. Atau Umar kata Abu Bakar lebih aula, lebih mulia daripada aku. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika tu bila Abu Bakar dah diam, dia cakap, kata Umar, sesungguhnya kalau aku letakkan tengkuk, aku tundukkan aku punya tengkuk ni, aku punya leher aku tundukkan, dan leher aku tu dipancung, itu lebih aku sukai daripada aku menjadi pemimpin umat ini dan Abu Bakar hidup di kalangan umat ni. Itu mustahil akan aku lakukan. Macam mana aku boleh jadi pemimpin sedangkan orang yang lebih baik daripada aku masih hidup dan ada di kalangan umat ni? Umar kata tak boleh. Dan ketika itu ada dua orang Ansar yang mengambil keputusan yang sangat penting dan sangat baik. Tuan-tuan ingatlah nama mereka dua orang ni. Dua orang ni banyak membantu. Satu, Sa'ad bin Ubadah. Dalam sebahagian riwayat disebutkan ketika mereka berkumpul di rumah Sa'ad bin Ubadah, ataupun mungkin di tempat lain mereka berkumpul, kata Sa'ad bin Ubadah, sesungguhnya kami ni dahulu telah menjadi Ansarul Rasulillah, menjadi penolong kepada Rasulullah, dan ketika ini kami akan menjadi penolong kepada Khalifah Rasulullah, kata Abu Ubadah. Umar sebut dekat Sa'ad bin Ubadah, Umar sebut kepada dia, Umar sebut, tidakkah engkau tahu bahawa sesungguhnya Abu Bakar ni Thaniyus Nain, dia dua orang antara dia dengan Nabi, dia orang kedua. Dan dia sebut semua kelebihan Abu Bakar. Sa'ad bin Ubadah bersetuju, betul itu semua kelebihan. Kemudian apabila Umar angkat tangan Abu Bakar untuk bai'ah Abu Bakar di Thaqifah Bani Sa'idah, ada satu orang sahabat di kalangan Ansar yang dia lebih cepat daripada Umar. Dia first kali bai'ah. Namanya Bashir ibn Sa'id. Tak ingat saya, Nu'man bin Bashir punya bapa. Bashir bin Sa'id
Ada tulis dalam ni? Kau saya baca dalam buku lain. Bashir bin Sa'ad dalam buku ni kan? Ya. Dia kot. Nanti tuan-tuan carilah muka surat mana. Oh, sampai 55 dah. Baik, Bashir bin Sa'ad. Dah cerita-cerita lah kau banyak dah. Baik, Bashir bin Sa'ad dia adalah orang yang first kali bai'ah. Dia pegang tangan ketika Umar angkat tangan Abu Bakar, dia orang pertama yang bai'ah dan Umar orang kedua yang bai'ah, lalu orang Muhajirin beramai-ramai bai'ah dan juga selepas itu orang Ansar juga bai'ah dan semua yang berada di Saqifah Bani Sa'idah bersetuju bahawa Abu Bakar mesti menjadi khalifah, lantik Abu Bakar. Ketika tu Ahlul Bait mereka masih tak terlibat. Depa ada urus jenazah Nabi, depa tak tahu apa. Orang Muslim dah selesaikan dah urusan tu. Jadi itu sampai muka surat apa dah? 56. Baik, 57. Lepas tu 57. 57. Kalau saya terlepas tuan-tuan baca sendiri ya. Banyak cerita dalam ni. Bagus ni, banyak cerita dalam ni. 57, esoknya hari Selasa, hari Senin Nabi wafat. Jenazah Nabi belum tanam lagi. Hari Selasa ni masih lagi ahli bait duk uruskan jenazah Nabi SAW, duk bincang macam-macam urusan mereka. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu pergi ke masjid. Kumpulkan orang, dia buat iklan di masjid. Lalu Umar buat iklan, kata Umar radhiyallahu anhu, aku berharap supaya Nabi SAW masih hidup dan kita semua pergi lebih dahulu daripada Nabi SAW. Umar kata, sesungguhnya kamu lihat, kamu semua tahu bahawa semalam aku buat satu keputusan yang tak betul. Ketika aku kata Nabi masih hidup sedangkan Nabi telah wafat, aku buat keputusan yang salah. Tetapi sesungguhnya Nabi SAW telah tinggalkan kepada kita satu perkara. Nabi tinggalkan kepada kita Al-Quran. Dan hendaklah kita berpegang dengan Al-Quran. Dan Nabi Umar sebut fadilat Abu Bakar, kelebihan Abu Bakar. Sesungguhnya Abu Bakar ni adalah orang kedua yang bersama dengan Nabi SAW di dalam gua. Dialah orang yang paling dekat dan paling awal mendampingi Nabi SAW. Kemudian kata Umar masa tu, Umar kata, maka hendaklah kamu semua membai'ah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pemimpin. Tak ada orang dah yang lebih layak daripada dia. Tak kira lah Muhajirin ke, Ansar ke, Ahlul Bait ke, kelompok mana pun, tak ada orang yang lebih hebat daripada dia. Hari sebelum tu, masa hari Senin, ketika Muhajirin bagi cadangan, Ansar bagi cadangan, Al-Hubab ibn Munzir, dia ni pakar strategi perang. Kata Al-Hubab bin Munzir, buat apa nak gaduh-gaduh susah-susah? Tak payah gaduh, selesai masalah. Minnal umara, minnal amir wa minkumul amir. Dia kata kita selesaikan cara diplomasi. Lantik seorang pemimpin kami Ansar, lantik seorang pemimpin Muhajirin, selesai masalah. Ada dua pemimpin. Tak payah gaduh. Kata Umar, la, minnal umara wa minkumul wuzara. Pemimpin itu mesti daripada kami, mesti Quraisy. Tetapi kamu boleh jadi wakil-wakil pemimpin tu, wuzara, jadi menteri-menteri. Pemimpin paling tinggi mestilah di kalangan Muhajirin. Sebab apa penting? Sebab pemimpin pertama ni lepas tu akan ikut trend yang sama. Lepas tu tak timbul dah isu Muhajirin ke Ansar, tak timbul. Sebab yang paling penting ketika pelantikan Abu Bakar. Kemudian dilantik Abu Bakar. Dan apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik, antara perkara yang dia sebut ketika dia mengucapkan khutbah dia pendek je khutbah Abu Bakar ni, tapi khutbah dia tu sangat berkesan dan penting. Abu Bakar kata, jadi pemimpin ni, aku tak pernah mimpi pun untuk jadi pemimpin. Dan aku tak pernah harap pun untuk jadi pemimpin. Harapan pun bukan, nak pun tak. Ini bukan benda yang aku nak. Itulah para sahabat. Dia cakap dia tak nak tu, memang dia tak nak. Kata Umar, apabila Abu Bakar sebut ucapan tu, Muhajirin dan Ansar semua bersetuju yang memang Abu Bakar tak menunjukkan sifat dia nak kepimpinan pun. Dan di zaman tu tak ada siapa nak kepimpinan kerana diri dia. Kenapa Abu Bakar dipilih? Sebab yang pilih dia Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka tak mau berganjak mesti Abu Bakar. Kenapa orang Muhajirin? Sebab Nabi nak orang Muhajirin. Mereka tak fikir diri sendiri. Okeylah, Abu Bakar terlibat juga. Abu Bakar antara seorang yang terlibat. Umar terlibat, dia cadangkan Abu Bakar. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu langsung tak terlibat. Dia tak ada fungsi ketika ni.
Walaupun dia jadi khalifah yang ketiga selepas tu, tapi menunjukkan yang pemimpin-pemimpin besar ni, mereka tak fikir diri sendiri. Abu Bakar terutamanya, bukan untuk diri dia. Kata Abu Bakar, amma ba'd, ayuhan nas, fa inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Abu Bakar kata, wahai manusia, sesungguhnya aku telah dipilih untuk memimpin kamu, sedangkan aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu. Ini ucapan dia ringkas, ucapan dia pendek, tapi sangat memberi kesan. Dia tinggalkan satu pesanan. First sekali, masa dia dilantik, apa yang ada dalam jiwa dia? Hampa pilih aku jadi pemimpin, tapi aku bukanlah paling bagus. Ada, kalau nak cari orang yang lebih baik daripada aku, boleh jumpa. Aku bukan yang paling bagus. Cuma beza aku dengan hampa ni, aku dipilih, hampa tak dipilih. Orang kata kan, kunci pertama yang merosakkan ramai pemimpin, apabila dia berasa dia bagus daripada orang lain. Itu telah merosakkan ramai manusia. Itu telah merosakkan iblis. Kerana iblis dia rasa dia lagi baik daripada Adam. Iblis buat dosa, Adam buat dosa. Tapi Adam bertaubat, iblis rasa dia hebat. Kesian je Basit. Lama dua. Manusia kan, bila dia start rasa dia bagus daripada orang lain, dia akan rosak. Kenapa dia akan rosak? Sebab yang bagus tak boleh ditandingi oleh orang lain. Kalau perasaan tu ada dalam jiwa, dia akan kekal rasakan dia lah paling hebat. Sebab itulah Abu Bakar tinggalkan pesanan yang paling penting. First kali yang dia kata, untuk pengetahuan semua orang, aku bukanlah yang paling bagus. Walaupun semua orang tahu dia paling bagus, tak ada siapa beza pendapat yang Abu Bakar paling bagus. Dia kata, aku bukan paling bagus. Mana nak cari pemimpin macam Abu Bakar zaman ni? Nak cari kat mana? Tak ada. Kalaupun tidak orang tu rasa dia bagus, dia rasa parti dia bagus. Tak, semua parti. Ini kita tembak semua sekali. Dia rasa parti dia bagus pada orang lain. Saya kita cerita sama lah. Dia rasa orang yang duduk dalam perjuangan dia tu lagi bagus daripada orang yang tak duduk dalam perjuangan dia. Kan? Dia rasa yang duduk di sinilah orang yang lebih berintegriti daripada orang yang tak duduk kat sini. Yang duduk di sinilah orang yang lebih ada sifat-sifat baik daripada yang tak duduk di sini. Yang duduk di sinilah yang lebih sayangkan bangsa ataupun agama daripada yang tak duduk di sini. Perasaan ni kalau start, dia akan rosak. Dia akan rosak. Sebab dia rasa dia bagus daripada orang lain. Sedangkan Abu Bakar tinggalkan pesanan pertama, lastu bi khairikum, aku bukan yang paling bagus. Muhajirin lagi bagus daripada Ansar ke? Tak, Muhajirin tak bagus daripada Ansar pun. Nabi kata Quraisy, kerana itulah Quraisy menjadi pemimpin. Semata-mata kerana Nabi kata. Kemudian kata Abu Bakar, fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Kerana itulah, kerana aku bukan paling bagus, kalau aku buat perkara yang baik, hendaklah kamu tolong aku. Tetapi kalau aku buat perkara buruk, hendaklah kamu betulkan aku. Kata Abu Bakar. Ini pun sama juga. Dia pemimpin, dia paling bagus ketika tu semua orang tahu. Dia kata, kalau aku buat elok, kamu tolong aku. Kalau aku buat tak elok, kamu jangan tolong aku, kamu betulkan aku. Sifat ni tak ada pada ramai pemimpin. Inilah beza orang yang kepimpinan cari dia. Dia tak cari kepimpinan, kepimpinan tu cari dia. Berbanding dengan orang yang mengejar kepimpinan. Berapa ramai pemimpin yang dia buat tak betul. Dia buat tak betul. Dia janji dan dia khianat janji. Contoh. Dan apa sahaja dosa-dosa lain lah. Dosa-dosa lain, dia tipu, dia khianat dan sebagainya. Dia buat macam-macam benda. Tetapi ada dia minta maaf? Tak minta maaf. Diam. Sikap yang tak baik lah. Tak minta maaf, diam. Ataupun kalau tak diam, dia justify. Tak, yang aku buat tu tak salah sebenarnya. Boleh, memang boleh macam tu.
Ini tengok Abu Bakar kata apa. Tak kira lah janji pilihan raya nak buat tu buat ni, buat tu buat ni, tak buat apa. Bila orang tanya pasal apa hang tak buat, mungkin janji ni. Minta maaf lah, aku salah. Mana ada orang cakap macam tu? Mana ada orang cakap macam tu, minta maaf lah aku salah masa janji? Tak apalah, aku cakap macam tu memang boleh. Tujuan dia nak bagi menang pilihan raya. Lepas menang kita buat cara lain. Khianat. Dia buat salah tapi tipu. Ataupun sama juga, apa sahaja yang berlaku, mana-mana sahaja parti. Yang ni Abu Bakar 3 pesanan yang sangat penting. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau aku buat betul, aku buat elok, kamu hendaklah tolong aku. Wa in asatu faqawwimuni. Kalau aku salah, betulkan aku, jangan biarkan aku salah. Sikap Abu Bakar. Kemudian kata Abu Bakar, as-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Sesungguhnya jujur itu adalah amanah dan tipu itu adalah khianat. Jujur adalah amanah, tipu adalah khianat. Kenapa dua sifat ni penting? Sebab yang nak pastikan hang uruskan negara ni betul tak betul, jujur dan juga khianat itulah. Mestilah dia orang Muslim yang adil lah, yang menunaikan ibadat, yang adil, maksudnya yang tak buat dosa besar dan sebagainya. Tapi selain daripada tu, dia adalah menjadi Muslim yang baik. Sama ada dia kuat ibadat sunat ke, dia tak kuat ibadat sunat ke, dia banyak bersedekah ke, dia banyak kumpul harta ke, apa sahaja cara hidup dia, tak memberi kesan kepada kepimpinan, tak memberi kesan kepada negara. Yang beri kesan dua benda ni, jujur dan tipu. Ini dua yang tentukan negara tu betul tak betul. Jadi nak jadi pemimpin, Abu Bakar sebut ada isyarat di sini. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Sesungguhnya amanah itu adalah jujur dan bercakap benar, dan tipu daya itu adalah khianat. Wad-dha'if minkum qawi 'indi hatta uziha 'illatahu insyaallah. Abu Bakar kata, sesungguhnya orang-orang yang lemah di kalangan kamu, mereka itu adalah orang-orang kuat di sisiku, sehingga aku akan hilangkan kelemahannya dengan izin Allah. Sesungguhnya orang-orang yang lemah di kalangan kamu, orang itu kuat di sisiku, sehingga aku menghilangkan kelemahannya dengan izin Allah. Apa pemimpin buat? Kita tengoklah orang-orang yang tak payah tinggi lah, dia naik sikit level, dia berkawan dengan orang yang sama dengan dia, yang mendampingi dia sentiasa, yang dekat dengan dia sentiasa, orang-orang yang sama dengan dia. Abu Bakar punya prinsip, yang paling dekat dengan aku, yang paling diberi keutamaan di sisi aku adalah orang yang lemah di kalangan kamu. Itu yang aku akan tolong, supaya aku dapat hilangkan kelemahan yang ada dalam jiwa dia. Mungkin kita tak pimpin banyak, tapi kita pun tak dapat berada pada satu standard yang Abu Bakar letakkan. Kita berkawan dengan orang-orang yang sama macam kita, kita rapat dengan orang-orang yang sama macam kita. Tapi pada Abu Bakar, yang lebih layak untuk dapat khidmat dia adalah orang-orang yang lemah, supaya kelemahan itu dapat dia hilangkan. Orang-orang yang dia putus asa, putus harapan dengan semua bantuan lain, tak ada orang boleh tolong dia, tak makan dia tak cukup dan sebagainya. Abu Bakar kata, di sisi aku, inilah orang yang paling kuat, inilah orang yang aku akan bagi keutamaan sehingga aku hilangkan kesusahan dia. Kemudian kata Abu Bakar, wal qawi fikum dha'ifun hatta akhudhu minhul haq insyaallah. Abu Bakar kata, sesungguhnya yang kuat di antara kamu, mereka ini adalah orang-orang yang lemah, sehingga aku mengambil hak yang ada kat tangan dia. Yang kuat di antara kamu, di sisi aku, mereka ini lemah dan tak ada bantuan pun, aku akan ambil hak yang ada kat tangan mereka, bagi kat orang lain. Apa pemimpin kita buat? Terbalik. Siapa yang duk mendampingi pemimpin dan sebagainya? Orang-orang kuat, orang-orang ada jawatan, orang ada kuasa, orang ada kedudukan, supaya dia boleh tambah harta dia. Kan dia boleh tambah harta dia, businessman dan sebagainya. Inilah orang yang kejar-kejar di belakang pemimpin. Inilah orang yang pemimpin sangat percaya dan bagi kedudukan tinggi, sebab sama-sama dapat manfaat. Masa pilihan raya, pemimpin dapat duit daripada mereka ni. Lepas pilihan raya, pemimpin bagi kontrak kat mereka ni. Tapi Abu Bakar tekankan prinsip yang sangat penting. Kalau kamu rasa kamu kuat, kalau kamu rasa kamu kaya,
Kalau kamu rasa kamu ada harta, di sisi aku, kamu orang paling lemah. Aku tak perlukan kamu. Yang aku akan buat adalah aku akan ambil harta yang ada kat tangan kamu dan bagi kepada orang miskin. Siapa yang buat macam ni? Kat Malaysia, siapa yang buat macam ni? Siapa yang buat? Kenapa dak bab kepimpinan ni kan? Kenapa kita rasa terkilan? Kenapa kita rasa terkilan? Kita pun tak tahulah. Saya sebut benda ni sebab saya bukan pemimpin. Mungkin kau jadi pemimpin nanti berubah. Kita pun tak tahu nasib kita macam mana. Tapi di Malaysia, pemimpin yang paling mendekati apa yang Abu Bakar sebut ni, dia abaikan orang kaya, mampu happy kat hampa lah, hampa kaya, hampa jaga harta sendiri, orang susah aku tolong, aku pun susah juga macam orang lain. Siapa? MP Sungai Sipul dulu. Hindu kan? Bukan. Bukan. PSM ke? Yang tak ada harta apa pun. Dia bukan Islam pun. Saya tak ingat apa nama dia. Dia harta apa pun tak ada. Betul-betul tak ada harta. Dia buat kerja untuk orang. Tapi pemimpin Islam apa jadi? Siapa yang miskin? Siapa yang mendampingi orang-orang susah dan meninggalkan orang-orang yang ada kedudukan? Dia. Michael Jayakumar. Dia kakak salah orang. Tak apalah, nanti kita check balik siapa dia lah. Di kalangan pemimpin Islam, tuan-tuan, di kalangan pemimpin Islam, siapa yang berkawan dengan orang-orang susah? Siapa yang orang susah lagi senang jumpa dia daripada orang-orang besar? Tak ada. Bukan sikit. Tak ada. Abu Bakar abang satu benda yang ramai orang tak boleh buat, dan orang tak buat pun. Kalau kamu kuat, di sisi aku kamu lemah. Kalau kamu lemah, di sisi aku kamu kuat. Sebab tingkatan Abu Bakar ni tak boleh dicapai oleh orang lain. Sebab itulah di kalangan sahabat Nabi, ramai di kalangan mereka tolak kepimpinan terus. Sebab mereka rasa mereka tak mampu nak buat. Standard yang Abu Bakar letak, tak ada siapa boleh lawan. Standard yang Omar letak selepas tu, tak ada siapa boleh lawan. Sebab tu masa Abu Bakar jadi pemimpin, kata Omar, macam tadi, hampa pancung kepala aku, itu lebih baik daripada aku jadi pemimpin, Abu Bakar duk ada kat sini masih hidup. Ketika Omar jadi pemimpin, Ali ikut dia waktu malam masa dia angkat kayu api nak pergi tolong orang. Ali kata, "Ya Omar, at'abta khalifata min ba'dik." Wahai Omar, apa yang hang buat ni? Hang menyusahkan pemimpin lepas hang, kami tak boleh nak ikut. Macam hang buat ni, sangat susah, kami tak boleh ikut. Jangan buat macam ni. Itulah mereka. Kemudian kata Abu Bakar, "La yada'u qaumun jihad fi sabilillah illa darabahumullahu bidzul." Tidak ada satu kaum yang meninggalkan jihad di jalan Allah melainkan mereka akan dipukul dengan kehinaan. Mereka akan dihinakan. Wala yashi'u qaumun qad al-fahishah illa ammahumullahu bil bala. Dan tidak ada satu kaum yang di tengah-tengahnya telah tersebar kemungkaran dan juga perkara keji, melainkan Allah akan sebarkan juga bala ke atas mereka. Habis dah cakap bab amanah dia, habis dah cakap bab siapa yang nak bagi keutamaan, kata Abu Bakar, ini dua benda penting yang aku takkan tinggalkan. Ini dua polisi utama aku. Satu, jihad. Kedua, kemungkaran takkan bermaharajalela. Setelah aku jadi pemimpin, kamu kena ingat dua perkara ni yang aku akan tekankan. Jihad tak boleh ditinggalkan. Nanti kita akan cerita macam mana tegasnya Abu Bakar dengan jihad. Omar tak boleh buat macam tu. Sehingga para sahabat sampai satu ketika mereka pujuk Abu Bakar, "Not this time lah, nantilah kita pergi perang." Abu Bakar kata, "Tak, lah ni aku perang. This time, sekarang juga kita pergi perang." Daripada awal dia tekankan prinsip. Ini dua benda yang paling penting. Satu, jihad. Kalau kamu tinggalkan jihad, kamu akan hina. Yang kedua, kemungkaran tak boleh bermaharajalela.
Kemungkaran tak boleh dibuat secara terbuka. Kalau kamu buat, ketika itu bala akan turun. Kemudian kata Abu Bakar, ati'uni ma ata'tullaha wa rasulahu. Taatlah kamu kepada aku selagi mana aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa idza asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Apabila aku mula meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, tidak ada lagi ketaatan untukku daripada kamu. Cakap, semua orang boleh cakap. Tapi buat, tak. Apa yang kita buat? Ketika kita melanggar perintah Allah dan Rasul, apa yang kita buat? Sebaliknya kita kata, tak, yang ni boleh buat. Sebenarnya memang boleh. Sedangkan Abu Bakar kata, selagi aku ikut Allah dan Rasul, ati'uni. Tapi kalau kamu nampak aku meninggalkan perintah Allah dan Rasul, fala ta'ata li alaikum. Kamu tak perlu taat aku. Qumu ila salatikum yarhamkumullah. Habis dia khutbah, dia kata bangunlah kamu untuk menunaikan solat. Mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. 3 benda. Jihad, maksiat jangan bermaharajalela, solat. Perintah pertama Abu Bakar. Inilah 3 benda penting yang ditekankan. Dan dengan itu Abu Bakar telah menjadi pemimpin dan orang bai'ah. Abu Bakar tengok ramai-ramai. Abu Bakar kata, mana Zubair? Tak nampak Zubair. Orang Ansar ketika tu dan Muhajirin semua bersetuju Abu Bakar jadi pemimpin. Mereka tanya, mana Zubair hilang? Lalu orang Ansar kata, tak apa, kita punya bos, ni baru bosku betul, Abu Bakar. Relax bos, kami pergi ambil Zubair mai sini. Mereka pergi ambil Zubair. Panggil Zubair, Zubair mai sini. Abu Bakar panggil, Khalifah panggil. Disebutkan sebahagian daripada mereka bukan panggil lembut-lembut, mereka pergi keras. Pasal tak mai bai'ah. Mai sini. Muhammad bin Maslamah dia patahkan perang Zubair, pedang Zubair. Mai sini. Abu Bakar panggil. Orang bai'ah buat apa Kata, kami duk urus jenazah Rasulullah. Tak lagi boleh urus, mai sini dulu. Mai sini, Zubair. Ketika Zubair datang, Abu Bakar tanya, atasyukku asal muslimin. Wahai Zubair, engkau ini adalah anak sedara, adalah sepupu Nabi SAW, dan engkau adalah orang yang mulia. Adakah engkau nak patahkan tongkat orang Islam? Orang semua bersetuju untuk nanti khalifah, kenapa engkau tak datang? Lalu Zubair kata, bukan niat aku untuk tak nak bai'ah. Lalu Zubair bai'ah. Kemudian Abu Bakar cari lagi, mana Ali? Tak nampak Ali. Orang Ansar dia jadi pembantu lah sekarang. Saya tak apa, Abu Bakar duduk sini, kami pergi cari Ali. Kami panggil Ali datang sini. Abu Bakar tanya Ali soalan yang sama. Abu Bakar tanya, mana tak nampak tadi bai'ah? Kenapa tak bai'ah? Apakah engkau nak patahkan tongkat orang Islam? Kata Ali, tak, bukan itu niat aku. Lalu Ali juga bai'ah Abu Bakar ketika itu. Dan pada hari Selasa tu ramai orang bai'ah di masjid. Ini bai'ah yang kedua. Yang pertama hari Isnin di Saqifah Bani Sa'idah. Yang kedua di masjid hari Selasa. Lalu selesai dah semua tu, masuk malam Rabu, barulah mereka menguruskan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu barulah mereka nak tanam jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah lantik Abu Bakar. Abu Bakar pergi, mereka bincang ketika tu. Satu, macam mana nak semayang kat Nabi ni? Semua orang tak mau jadi imam. Abu Bakar aku tak mau jadi imam semayang kat Nabi. Jadi mereka pun masuk, semua orang solat masing-masing. Kumpulan lelaki penuhlah rumah Nabi, keluar ganti dengan orang lain solat, keluar, kemudian diikuti dengan perempuan solat. Yang kedua, kat mana nak tanam? Kata Abu Bakar, sungguhnya aku dengar Nabi SAW sebut, kami para Nabi ditanam di tempat kami meninggal, kami wafat. Lalu mereka gali tanah, mereka nak gali tanah di bawah katil yang mereka letakkan Nabi SAW. Satu lagi persoalan masa tu, macam mana nak gali? Sebab ada 2 mazhab ketika tu. Mazhab orang Muhajirin. Siapa tukang gali Muhajirin saya tak ingat. Abu Ubaidah kot, kalau tak silap saya lah. Abu Ubaidah dia. Kau saya silap. Salah seorang tukang gali ni orang Muhajirin. Muhajirin punya style gali, mereka buat syak, lubang di tengah. Dia gali macam biasa, kubur, tapi dia buat lubang di tengah. Kemudian mereka letakkan jenazah kat lubang tu. Ansar punya style pula, lubang di tepi. Nama dia lahat. Syak, lubang di tengah. Lahat, lubang di tepi.
Maka mereka pun bincang nak ikut cara mana. Cara Muhajirin yang orang buat kat Mekah dulu ke, ataupun cara Ansar, lahat di tepi. Mereka bincang. Okey, urusan pengkebumian jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, urusan ni Abu Bakar tak masuk campur. Dan juga Umar tak masuk campur. Hanya diuruskan oleh Ahlul Bait. Mereka tak terlibat. Kata Al-Abbas, panggil tukang gali Muhajirin dan tukang gali Ansar ni. Siapa sampai dulu, kita ikut cakap dia. Maka panggillah dua-dua orang. Yang sampai dulu adalah Abu Talhah. Dia orang Madinah. Lalu dia buat lahat. Lalu mereka pun buat lahat, gali di sebelah tepi. Gali macam biasa, lubang di sebelah tepi. Mereka letakkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tutup kawasan tempat diletakkan jenazah Nabi dengan tanah liat. Lalu mereka pun tanam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni muka surat apa ni? Yang lepas ni tuan-tuan boleh baca sendiri sebab dia banyak sangat cerita. Nanti insya-Allah kita sambung nanti kelas seterusnya muka surat 69 tentang sikap Fatimah dan Ali terhadap Abu Bakar. So saya berhenti cakap ni dulu lah. Untuk kali ni best pula kuliah tak ada mikrofon, buat diam. So jadi kita sambung insya-Allah kelas lepas ni kalau ada soalan. Tuan-tuan, sebelum kita berhenti, sebab sirah ni dan sejarah banyak nama sahabat banyak. So mungkin saya tersilap tersasul di antara sahabat. So saya cadangkan tuan-tuan baca baliklah buku ni. Baca balik, ulang kaji balik untuk maklumat yang mungkin terlepas ataupun yang kita skip. Jadi bolehlah dapat gambaran keseluruhan. Jadi kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Kalau tak ada, kita tutup majlis hari ni insya-Allah. Untuk demikian Rasulullah, sedangkan kita bila dah meninggal, kita yang mempercepatkan urusan dunia. Sebab kenapa ambil masa yang lama? Sebab tak ada pemimpin ketika tu. Para sahabat, mereka meletakkan keutamaan mereka adalah mesti ada pemimpin. Kita tak boleh tinggalkan negara tanpa pemimpin. Jadi setelah Nabi SAW wafat, pentabalan ataupun pelantikan itu dilakukan. Pada pandangan mereka itu mesti didahulukan sebelum ditanam jenazah Nabi SAW. Mesti ada pemimpin. Itu juga menjadi amalan ramai di kalangan raja-raja dan pembesar negara selepas itu. Mereka mengambil apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yang mana apabila pemimpin meninggal, pentabalan pemimpin baru, pelantikan pemimpin baru tu dibuat sebelum tanam pemimpin. Sekurang-kurangnya dah ada orang nak ganti, dan orang ganti tu akan uruskan jenazah dan sebagainya. Dan mereka buat secepat mungkin dah. Hari Isnin tu Saqifah Bani Sa'idah bincang punya lama sampai dah petang, balik rumah masing-masing. Hari Selasa tu pada awal siang hari Selasa, semua orang dah bangun, dah ada di masjid. Bai'ah Abu Bakar sekali lagi. Dia ambil masa sebab setiap orang datang salam dengan Abu Bakar bai'ah. Dan bila selesai urusan tu, hampir malam. Selesai sahaja urusan tu, mereka telah pun ketika tu tanam jenazah Nabi SAW. Jadi sebab apa? Sebab urusan pemerintahan tu didahulukan, kemudian mereka teruskan dengan tanam Nabi SAW. Baik. Adakah dia bercanggah dengan sunnah cepatkan urus jenazah? Tak, dia tak bercanggah sebab ada kepentingan khas. Nabi pemimpin, nak ada pemimpin. Hukum hakam biasa didahulukan urusan jenazah dalam keadaan biasa. Cuma dalam kes pemimpin nak ada ganti, itu special case lah. Wallahu a'lam. Khalifah Fatimah sama dia Ustaz? Dia Rashidin. Tak pasti pula. Sama juga sebab Abu Bakar tinggalkan pesan Omar ganti. Jadi Omar memang diganti. Cuma antara Uthman dengan Ali ambil masa sikit. Sebab ketika tu mereka bincang siapa nak lantik, antara Uthman ataupun Ali. Dia ambil masa yang lama. Nanti saya baca balik untuk bab tu. Tak perasan pula. Ustaz, ada tak ulama tafsirkan ataupun hujahkan kenapa Rasulullah tak bagi tak utamakan khalifah? Kenapa Rasulullah tak pilih khalifah? Wallahu a'lam. Kata Ibnu Abbas hampir dia punya cara fikir Ibnu Abbas, mungkin dia nampak yang Nabi nak pesan. Nabi nak pesan ketika hujung hayat Nabi, hari Khamis Nabi sakit tu. Tapi ketika tu para sahabat ada yang kata bagi buku cepat, Nabi nak tulis.
Ada sahabat kata Nabi nampak uzur sangat ni, biar Nabi berehat, tak payah tulis. So Nabi pun balik kamu tak payah tulis. Mungkin Nabi nak pesan, ataupun mungkin juga memang Nabi tak mau pesan apa-apa. Nabi nak tinggalkan urusan begitu sahaja supaya kamu pilih. Ulama tak kupas. Ulama tak kupas. Itu apa yang Nabi buat, ulama tak kupas. Cuma Umar radhiyallahu anhu, sebelum Umar nak meninggal dunia, orang tanya Umar, atastakhlifu, wahai Umar, nakkah engkau tinggal pengganti? Siapa jadi pengganti? Nak tinggal tak satu orang untuk ganti engkau nanti? Kata Umar, kalau tak silap saya lah, Umar kata, in istakhlaftu faqad istakhlafa man huwa khairum minni, wa illam astakhlif faqad taraka man huwa khairum minni. Umar kata, kalau aku memilih untuk tinggalkan pengganti, sesungguhnya orang yang lebih baik daripada aku telah tinggalkan pengganti, iaitu Abu Bakar, dia tinggalkan Umar. Kalau aku memilih untuk tidak tinggalkan pengganti, biarkan urusan begitu sahaja, sesungguhnya orang yang lebih baik daripada aku juga telah tinggalkan urusan ini tanpa pengganti, iaitu Nabi SAW. Kata Abdullah bin Umar, aku dengar ucapan bapa aku tu dan aku tahu urusan Nabi lebih utama, tak ada pengganti. Jadi mereka tahu yang Nabi tak tinggalkan pengganti. Sebab apa? Ada macam-macam perbahasan, cuma sebab yang paling tepat kita tak tahu. Wallahu a'lam. Okay, kita berhenti sekarang insya-Allah takat ni. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.